Nama aku Ashraf. Sebenarnya ada satu benda misteri yang bermain di fikiran aku. Benda yang aku telah terfikir sejak aku kecil lagi. Misteri tentang kematian adik-beradik aku puluhan tahun yang lalu. Bagaimana dan bila diorang meninggal, aku akan ceritakan sekejap lagi. Tapi sebelum tu, ingin aku ceritakan tentang ayah aku. Aku dengan ayah ni tak rapat mana. Sudah puluhan tahun tidak mendengar kabar dari dia, dan baru sahaja tadi aku menerima kabar yang ayah sudah meninggal dunia. Sebelum aku ceritakan dengan lebih dalam lagi sedikit latar belakang tentang ayah. Ayah adalah seorang jurutera bangunan yang membuka syarikat pembinaannya sendiri sekitar lewat 1980-an. Ayah dan ibu telah berkahwin sejak tahun 1970 dan mereka dikurniakan 4 orang anak. Dan aku adalah anak yang paling bongsu. Melalui syarikatnya, ayah berjaya menjadi seorang jutawan dan memiliki beberapa buah rumah. Di antara rumah-rumah yang dimilikinya, rumah kegemaran ayah dan rumah utama keluarga kami terletak di atas puncak sebuah gunung. Ayah gelar ini sebagai rumah kaca. Apa tidaknya, kebanyakan dinding di rumah ini adalah dinding kaca yang boleh melihat keluar. Gunung tempat rumah kaca ini terletak pula adalah satu destinasi pelancongan yang terkenal di kalangan pelancong dalam dan luar negara. Malah hampir setiap masa ada sahaja yang sanggup datang dari jauh untuk mendaki dan menawan puncak gunung ini. Sejak tahun 1980-an lagi, kami sekeluarga tinggal di rumah ni. Selain daripada kami, ada seorang lelaki lagi yang sering bersama di rumah dengan kami. Seorang lelaki yang berumur 25 tahun yang kami gelar sebagai Bang Leman. Bang Leman ni diupah untuk bekerja sebagai tukang kebun di rumah kaca. Bang Leman adalah seorang pemuda yang berasal dari kampung berdekatan. Dialah yang banyak membantu keluarga kami semasa tinggal di situ. Bukanlah seorang yang asing bagi kami, seluruh ahli keluarga senang dan selesa dengan Bang Leman. Malah, dia diberikan kepercayaan untuk keluar dan masuk dari rumah ibarat dia sebahagian daripada keluarga kami. Semasa membesar di rumah tu, aku lebih rapat dengan Bang Leman selain daripada ibu. Tetapi tidak dengan ayah. Walaupun begitu, aku di rumah tu tak lama. Pada tahun 1983, semasa berumur 7 tahun, aku dihantar oleh ayah untuk tinggal bersama nenek di ibu kota yang jauh dari mereka. Aku tak faham kenapa aku dihantar keluar dari rumah tu. Apa yang aku ingat, hari terakhir aku berada di rumah tu, ibu menangis teresak-esak. Dia tidak mahu aku berpindah. Dia tidak mahu aku berpisah dengan dia. Dialah ibu mana yang sanggup dipisahkan dari anak sendiri. Walaupun ibu aku merayu dengan ayah supaya aku tidak dihantar ke tempat nenek, ayah berkeras juga. Waktu tu senja. Sebelum menaiki kenderaan yang akan menghantar ke ibu kota, ibu memeluk aku dengan erat. Dan ayat terakhir dia yang aku ingat sampai hari ini ialah, "Ashraf tahu kan, ibu sayang Ashraf." Aku hanya mengangguk sambil berlinangan air mata berlalu pergi. Aku tak pernah faham kenapa aku dipisahkan dari adik-beradik yang lain. Kenapa aku dipisahkan dari ibu. Di saat itulah aku rasa dipinggirkan. Tak pernah sekalipun aku jumpa keluarga aku yang lain. Ada ketika menitik air mata terasa sedih, bertanya kepada diri sendiri, adakah mereka benci aku? Apa salah yang aku buat? Adakah mereka tidak menganggap aku sebagai anak mereka? Tapi di antara semua ini yang paling sedih bila aku tak pernah rapat dengan adik-beradik yang lain sehinggalah mereka meninggal dunia satu persatu. Ya, semasa kami tinggal berjauhan, adik-beradik aku yang tinggal bersama ayah dan ibu di rumah kaca puncak gunung tu meninggal. Bermula dari abang sulung yang meninggal beberapa bulan selepas aku berpindah keluar pada tahun 1983. Pada waktu itu dia berumur 13 tahun. Selang 2 tahun selepas itu pada tahun 1985, kakak aku pula meninggal. Waktu itu dia berumur 13 tahun. Selang 2 tahun selepas itu, seorang lagi abang aku ataupun anak nombor 3 meninggal pada tahun 1987.
Sekali lagi, dia meninggal semasa berumur 13 tahun. Bila aku tanya nenek, kenapa dia orang meninggal semuanya semasa berumur 13 tahun? Nenek kata mereka dijangkiti satu penyakit. Penyakit tu membuatkan mereka demam teruk dan meninggal dunia. Walaupun aku satu-satunya anak mereka yang masih lagi hidup, tetapi mereka tidak pernah menghubungi aku. Mereka tidak pernah mahu cuba untuk menjalinkan hubungan dengan aku. Pada waktu itu, aku dibesarkan di ibu kota bersama nenek sehinggalah hari ini aku sudah pun berusia 47 tahun. Semestinya semasa kecil dulu, banyak persoalan yang bermain di minda sehingga satu tahap aku sudah lelah mencari jawapan kepada persoalan ini dan hanya menerima hakikat yang ayah dan ibu sudah tidak mahukan aku. Tidak sehingga puluhan tahun kemudian. Tanpa aku cari, tanpa aku minta, jawapan-jawapan kepada persoalan ini terjawab. Seperti yang aku ceritakan tadi, hari ini aku sudah pun berumur 47 tahun. Nenek yang menjaga aku dari kecil yang aku paling rapat sudah meninggal 5 tahun lalu. Tidak mempunyai anak sebab tidak pernah berkahwin. Hanya ada saudara dan rakan-rakan yang mengisi ruangan kosong di dalam hidup aku. Sehinggalah ada satu ketika tu masih lagi jelas diingatan hari Rabu, waktu pagi dan cuacanya agak mendung. Aku berada di pejabat sedang membaca laporan yang akan dibentangkan di dalam meeting sekejap lagi. Tiba-tiba telefon berdering. Selalunya kalau sedang bekerja, kalau bukan urusan kerja aku tak layan, tapi kali ini naluri aku kuat untuk mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum Ashraf. Itu adalah panggilan daripada Bang Leman. Untuk bertahun-tahun lamanya, inilah kali pertama aku dengar suara Bang Leman. Semestinya, dia bukanlah lagi pemuda berusia 25 tahun yang aku kenal dulu. Suara dia jelas menggambarkan dia sudah pun berusia. Malah kalau dihitung umur Bang Leman hari ini, dia sudah pun berusia 65 tahun. Tanpa ada banyak ayat-ayat bunga, Bang Leman memaklumkan berita buruk. Kata Bang Leman, ayah ditemui meninggal dunia di dalam rumah kaca di atas puncak gunung tu. Sejurus lepas Bang Leman kata macam tu, aku hanya terdiam. Tiada perasaan sedih, tiada perasaan marah, tiada perasaan benci ataupun perasaan kecewa. Aku rasakan itu satu berita yang biasa, tidak memberikan kesan apa-apa kepada aku. Pun tanya, apa punca kematian ayah? Bang Leman kata disebabkan serangan jantung. Pada masa yang sama, Bang Leman menyuruh datang ke rumah kaca secepat yang mungkin untuk melihat ayah untuk kali yang terakhir dan mengebumikan dia. Bang Leman kata, lebih baik aku bertolak secepat yang mungkin dari ibu kota supaya dapat melihat wajah ayah untuk kali yang terakhir dan mengusung dia ke tapak perkuburan. Terdiam aku seketika bila Bang Leman kata macam tu. Terasa berdebar pula kalau mahu bertemu dengan ayah walaupun untuk kali yang terakhir, walaupun dia sudah meninggal dunia. Kalau menaiki kenderaan untuk sampai ke rumah kaca tu dari ibu kota mengambil masa 8 jam juga. Dan masa tu tak ada niat pun untuk terburu-buru. Bagi aku, kematian ayah bukanlah satu benda yang penting. Jadi aku memaklumkan kepada Bang Leman memang tidak sempat untuk aku datang menjenguk arwah ayah. Aku minta Bang Leman untuk meneruskan sahaja pengebumian tanpa kehadiran aku. Nanti segala kos pengebumian akan dibayar bila aku tiba di rumah kaca. Walaupun Bang Leman berkali-kali memujuk untuk kembali sebelum ayah dikuburkan, aku tetap berkeras meminta upacara pengebumian diteruskan tanpa kehadiran aku. Keadaan waktu itu malam, menandakan akan turun hujan. Tempat pertama yang aku pergi ialah kawasan tapak perkuburan kampung tempat ayah dikuburkan. Berlegar-legarlah aku mencari tapak perkuburan yang masih lagi baru dan akhirnya jumpa batu nisan yang bertulis nama ayah. Dengan memakai kopiah dan memegang sebuah buku Yasin, aku duduk di tepi kubur ayah dan membaca Yasin. Setelah aku habis membaca dan berdoa, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang yang datang dari arah belakang. Assalamualaikum. Ashraf datang pun. Itu adalah Bang Leman yang memakai jubah dan serban putih. Walaupun jauh beza penampilannya di usia 65 tahun, tapi aku masih lagi dapat rasa hubungan yang rapat di antara kami. Waktu itu, aku lebih beremosi bertemu dengan Bang Leman dari aku beremosi mendengar berita kematian ayah. Aku langsung berdiri dan mendekati Bang Leman
sebelum memeluk dia. Bang Leman pun turut tersenyum dan kami berbual. Ibarat ahli keluarga yang baru bertemu semula, rancaklah aku dan Bang Leman bercerita. Aku menjemput Bang Leman naik kenderaan dan bersama-sama kami menuju ke rumah kaca di atas puncak gunung. Jalan untuk naik ke rumah kaca ni agak tersembunyi. Apa tidaknya, jalan ini ditar hanya untuk pergi ke rumah ini sahaja. Disebabkan lokasi rumah ini yang terletak di atas puncak gunung, ia adalah sebuah rumah yang boleh kata agak terpencil, di mana kawasan perkampungan yang terdekat pun terletak di bawah gunung. Di dalam perjalanan, Bang Leman menceritakan selepas aku berpindah ke ibu kota pada tahun 1983 dahulu, dia bekerja dengan ayah aku sebagai tukang kebun sehingga dia berumur 55 tahun. Dia berhenti pada tahun 2013 disebabkan sakit buah pinggang. Namun begitu, disebabkan Bang Leman dan ayah sudah bersama-sama untuk bertahun-tahun lamanya, mereka menjadi kawan rapat dan Bang Leman selalu berkunjung ke rumah kaca sehinggalah pada tahun 2020 bila pandemik COVID menular, hubungan mereka seakan tergantung. Bang Leman jarang ke rumah kaca menjenguk ayah. Aku tanya, Bang Leman, apa yang jadi dengan ayah? Macam mana dia ditemui meninggal dunia? Cerita Bang Leman yang membahasakan diri dia sebagai abang dengan aku, katanya, sehari sebelum abang jumpa ayah kau di rumah kaca tu, abang cuba hubungi dia sebab nak ajak dia pergi kenduri. Tapi telefon tak dapat juga. Abang pun naik ke rumah kaca dan tengok ayah kau di ruang tamu sudah tidak bernyawa. Waktu abang jumpa dia, tangan dia di atas dada ibarat menahan perit akibat serangan jantung. Malah sebelum ini pernah juga keadaannya kronik disebabkan serangan jantung ini. Aku hanya terdiam mendengar cerita Bang Leman ini. Keadaan sunyi sebentar sebelum dia berkata lagi, sebenarnya Ashraf, ada satu benda lagi yang kau perlu tahu. Semasa abang jumpa ayah kau di ruang tamu, di atas meja di depan dia ada sekeping sampul surat. Di sampul surat tu bertulis, untuk anak kesayanganku Ashraf. Aku terkejut bila dengar Bang Leman kata macam tu. Surat untuk saya? Bang Leman hanya mengangguk sebelum berkata, iya, itulah dari kemarin lagi abang suruh kau datang secepat yang mungkin. Tapi tak apa, abang tinggalkan surat tu di atas meja, nanti kau naik ke rumah kaca, kau boleh baca ya. Aku hanya terdiam sehinggalah beberapa minit kemudian kami hampir tiba ke simpang jalan untuk naik ke rumah kaca. Bang Leman bersuara, Ashraf, berhentikan abang di simpang ni, abang boleh jalan kaki balik ke rumah dari sini. Aku terkejut dan tanya, abang tak ikut kah? Bang Leman kata, abang belum bersedia lagi nak naik ke atas tu. Terlalu banyak memori dengan keluarga kamu, abang rasa sebab pula. Biasalah orang tua ni Ashraf, hati pun dah sensitif, hati tisu, tak kuat macam dulu lagi. Sambil dia ketawa diikuti dengan batuk. Kata Bang Leman lagi, kalau ada apa-apa, kau call je abang ya, abang tak jauh. Aku hanya mengangguk. Sementara Bang Leman turun dari kenderaan dan berlalu pergi. Untuk puluhan tahun lamanya, akhirnya aku kembali ke rumah kaca. Adakah rumah ini masih sama seperti dulu? Apakah isi kandungan surat yang diceritakan Bang Leman tadi? Adakah di dalam surat tersebut menceritakan apa sebenarnya yang terjadi kepada adik-beradik aku? Semuanya akan terjawab di rumah kaca di atas gunung.